Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan esei kami yang bertajuk Perkembangan Ilmu Falsafah dalam Sejarah Tamadun Islam. Bincangkan sumbangan ahli-ahli falsafah Islam dalam perkembangan ilmu etika, sains dan teknologi. Pertama sekali, nama saya Saiful Hakimi bin Haizan dan nombor metrik saya BB24110503. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Maksud falsafah. Secara umum, falsafah ialah usaha manusia untuk berfikir secara mendalam dan rasional bagi memahami hakikat kehidupan, alam semesta dan kewujudan manusia itu sendiri. Ia mengajak kita untuk menggunakan akal untuk mencari kebenaran dan makna kehidupan. Seterusnya, maksud falsafah Islam. Falsafah Islam ialah falsafah yang berlandaskan ajaran Islam. Ia menggabungkan akal fikiran manusia dengan wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Falsafah Islam digunakan untuk memahami isu-isu seperti Tuhan, manusia, alam, ilmu dan akhlak. Tetapi dalam kerangka Islam, ia bukan sekadar teori tetapi juga menjadi panduan hidup yang membantu umat Islam mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh-tokoh falsafah Islam menyumbang besar dalam bidang seperti etika, sains dan teknologi. Kesimpulannya, falsafah membina asas pemikiran secara rasional, manakala falsafah Islam pula menyatukan akal dan wahyu untuk membimbing kehidupan dan memperkaya ilmu umat Islam. Itu sahaja daripada saya, seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayang Nur Izwani binti Ibrahim dan saya akan membentangkan mengenai falsafah Islam dalam perkembangan ilmu etika, sains dan teknologi. Pertama, falsafah Islam berkembang pesat pada abad ke-8 Masihi semasa pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana Bait Al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat terjemahan utama yang menghimpunkan pelbagai karya dari tamadun Yunani, Parsi dan India ke dalam bahasa Arab. Ini membuka ruang kepada umat Islam untuk menguasai konsep-konsep falsafah seperti logik, etika dan metafizik. Yang kedua, falsafah Islam mempunyai ciri yang unik, yaitu menggabungkan antara akal dan wahyu, di mana ahli falsafah Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina tidak menolak wahyu, malah mereka percaya bahawa akal dan wahyu adalah saling melengkapi antara kedua-duanya kerana ianya berasal daripada Tuhan. Yang ketiga pula ialah ramai tokoh Islam muncul sebagai pemikir agung dalam pelbagai bidang. Contohnya, Al-Kindi menulis tentang metafizik dan muzik, manakala Al-Farabi membincangkan politik dan masyarakat ideal, dan Ibnu Sina terkenal dalam bidang perubatan dan metafizik, manakala Ibnu Rushd mempertahankan peranan akal dalam memahami agama. Mereka membuktikan bahawa ilmu dalam Islam sangat luas dan menyeluruh. Yang keempat, falsafah ini memberi kesan langsung kepada perkembangan ilmu sains. Sebagai contoh, Ibnu Al-Haytham dianggap sebagai pelopor kepada kaedah saintifik moden yang menekankan pemerhatian, hipotesis dan eksperimen. Dalam bidang etika pula, falsafah Islam menekankan nilai tanggungjawab moral, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kemerosotan falsafah Islam dan pengaruh terhadap Eropah. Yang pertama, antara sebab utama kemerosotan falsafah Islam ialah faktor politik. Pada tahun 1258, serangan Mongol menyebabkan kejatuhan Baghdad dan runtuhnya Khilafah Abbasiyah. Kejatuhan ini meranapkan pusat-pusat ilmu seperti Bait Al-Hikmah dan menyebabkan kelemahan dalam sokongan terhadap ilmu falsafah. Yang kedua, serangan ini juga membawa kepada kemusnahan fizikal dan trauma budaya, di mana keadaan ini menyukarkan para ilmuwan untuk meneruskan kerja ilmiah dalam suasana yang aman dan stabil. Yang ketiga, kemunculan pendekatan teologi konservatif turut menyumbang kepada kemerosotan falsafah, di mana tokoh seperti Al-Ghazali mengkritik falsafah dalam karyanya Tahafut al-Falasifah, menyebabkan
ramai ulama dan masyarakat melihat falsafah sebagai bertentangan dengan agama. Namun begitu, walaupun falsafah Islam merosot di dunia Islam, ia terus berkembang di Eropah. Ini kerana karya tokoh seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di pusat terjemahan seperti Toledo. Seterusnya, pemikiran falsafah Islam menjadi asas kepada perkembangan pemikiran Barat, khususnya dalam aliran scholasticism. Tokoh Barat seperti Thomas Aquinas banyak merujuk kepada karya Ibnu Rushd dan Ibnu Sina dalam membina teori logik dan metafizik mereka. Akhir sekali, falsafah Islam turut menyumbang kepada kebangkitan Eropah semasa zaman Renaissance, di mana idea-idea rasional dan saintifik daripada dunia Islam menjadi asas kepada gerakan humanisme dan perkembangan sains moden. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Sean Boletang. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu sumbangan ahli falsafah Islam dalam etika, yaitu merupakan salah satu cabaran penting dalam perkembangan tamadun Islam. Dalam Islam, etika bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur tingkah laku sesama manusia. Ahli falsafah Islam membangunkan konsep etika yang berteraskan akal, wahyu, serta menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat berakhlak dan seimbang. Tokoh pertama ialah Al-Farabi yang dikenali sebagai guru kedua selepas Aristotle. Dalam karyanya, Al-Madinah Al-Fadilah, beliau menekankan bahawa kebahagiaan atau saadah hanya dapat dicapai melalui akhlak dan pembangunan intelek. Bagi Al-Farabi, etika tidak bersifat peribadi sahaja, tetapi melibatkan pembangunan masyarakat yang adil dan beretika. Beliau juga memperkenalkan konsep kebahagiaan sejati dan Al-Kahya, Al-Azam, yaitu kebahagiaan tertinggi yang membawa kejayaan dunia dan akhirat. Seterusnya ialah Al-Ghazali, tokoh besar dalam akhlak Islam. Dalam Ihya Ulum Al-Din, beliau gabungkan falsafah, teologi, dan sufisme. Beliau menekankan penyucian jiwa atau taqiyya al-nafs dan menekankan bahawa niat yang ikhlas adalah asas setiap amalan. Al-Ghazali membahagikan akhlak kepada dua jenis, iaitu akhlak fitrah, bermaksud sifat semula jadi, dan akhlak diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Beliau juga menekankan sifat-sifat seperti sabar, ikhlas, tawakal, dan rendah hati, serta amalan seperti muhasabah diri dan ibadah untuk membentuk akhlak yang luhur. Tokoh yang ketiga ialah Ibn Miskawah yang menulis Tahzib al-Akhlaq wa Tahrik al-Araq. Beliau menegaskan bahawa akhlak adalah hasil usaha diri dan latihan berterusan. Konsep penting yang beliau bawa ialah al-irtidal, iaitu kesederhanaan dan keseimbangan antara akal dan nafsu. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan moral sebagai asas kepada pembangunan insan. Bagi Ibn Miskawah, individu yang mampu mengawal nafsu dan bertindak berlandaskan akal akan mencapai darjat akhlak tertinggi dan menyumbang kepada keharmonian masyarakat. Sumbangan mereka bukan sahaja terhad dalam dunia Islam sahaja. Karya-karya seperti Ibn Sina dan Al-Ghazali telah diterjemah ke bahasa Latin dan menjadi rujukan di institusi pengajaran Eropah pada zaman pertengahan. Mereka juga memberi inspirasi kepada pemikiran Barat seperti Thomas Aquinas. Ini membuktikan bahawa etika Islam memberi kesan global, bukan sahaja sekadar lokal. Kesimpulannya, ahli falsafah Islam telah berjaya membentuk sistem etika yang komprehensif dan holistik, berlandaskan agama, akal, dan pengalaman rohani. Etika ini bukan sahaja membentuk individu berakhlak, tetapi juga menyumbang kepada masyarakat yang adil, harmoni, dan berteraskan nilai-nilai sejagat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan tentang sumbangan ahli falsafah Islam dalam bidang sains. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu
Saya Muhammad Masyarin Syahdin Engko dengan nombor matriks BB 24110524. Sebelum itu, sains ini bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang alam, tetapi juga proses pemikiran, pemerhatian dan eksperimen. Dalam tamadun Islam, para ilmuwan telah menunjukkan tentang kehebatan luar biasa, bukan sekadar menterjemah ilmu dari Yunani atau India, malah mereka mencipta penemuan baru yang mengubah landscape dunia. Terdapat 8 bidang utama yang menunjukkan betapa luasnya sumbangan ahli falsafah dalam bidang sains, yaitu kaedah saintifik, perubatan, matematik, astronomi, kimia, teknologi, geografi, dan juga botani. Ini membuktikan bahwa pengaruh mereka sangat menyeluruh dan penting dalam membentuk sains asas pada hari ini. Di sini juga saya akan terus membentangkan tentang tokoh pertama yang menyumbang dalam bidang sains, yaitu Ibnu Al-Haytham atau lebih dikenali sebagai Al-Hazan. Beliau terkenal dalam bidang optik dan merupakan pelopor kepada kaedah saintifik moden. Dilahirkan di Basrah dan menjalankan banyak penyelidikan di Kahira. Beliau menolak pendekatan spekulatif dan memperkenalkan pemerhatian empirikal serta eksperimen. Sumbangan beliau termasuklah membuktikan bahawa cahaya bergerak secara lurus dan penglihatan berlaku apabila cahaya dipantulkan ke mata. Untuk membuktikannya, beliau menggunakan alat kamera obscura asas kepada penciptaan kamera moden. Ibnu Al-Haytham juga menekankan kepentingan mencatat eksperimen secara sistematik, di mana kaedahnya juga telah tersebar ke Eropah dan memberi pengaruh besar kepada zaman Renaissance. Tokoh yang seterusnya pula ialah Al-Batani, yang merupakan tokoh astronomi. Beliau merupakan ahli astronomi yang hebat. Beliau dilahirkan di Haran dan membuat pemerhatian bintang serta planet secara teliti. Beliau mengira panjang tahun tropika hampir tepat seperti pengiraan moden, serta memperbaiki kecondongan faksi bumi dan kadar peralihan equinox. Antara sumbangan yang terbesar yang telah dibuat oleh Al-Batani, beliau merupakan ahli astronomi yang menggunakan fungsi trigonometri seperti sinus dan kosinus dan menggantikan kaedah geometri Yunani dalam astronomi. Karya utamanya Kitab Al-Zij diterjemah ke Latin dan digunakan oleh ramai tokoh Eropah, termasuk Copernicus, dalam membina teori heliocentrik. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh beliau dalam astronomi moden. Tokoh yang ketiga ialah Jabir ibn Hayyan atau lebih dikenali sebagai Gilbert di Barat. Beliau dianggap sebagai bapa kimia moden karena meletakkan asas eksperimen makmal secara saintifik. Karya-karyanya seperti Kitab Al-Kimia memperkenalkan teknik penting dalam penyulingan, penapisan, penghabluran, dan kalsinasi. Antara sumbangan yang seterusnya dilakukan oleh Jabir turut menghasilkan bahan penting seperti asid sulfurik dan aqua regia. Beliau mengklasifikasikan bahan kepada 3, yaitu roh, logam, dan juga batu, yang merupakan asas kepada pemahaman bahan sebelum munculnya teori atom. Karya beliau bukan saja hebat dalam Islam, tetapi juga mempengaruhi ahli kimia Eropah seperti Roger Bacon. Sebagai kesimpulan, para ilmuwan Islam bukan sahaja menyambung ilmu dari tamadun lain, malah memperkayakannya. Sumbangan mereka dalam pelbagai bidang menjadi asas kepada sains moden hari ini. Kita perlu mencontohi semangat mereka dalam menuntut ilmu dan memastikan kemajuan sains seiring dengan nilai etika dan juga agama. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Muhammad Samarikwan bin Nur Amali dan saya akan membentangkan tentang sumbangan ahli falsafah dalam bidang teknologi. Ahli falsafah Islam telah memainkan peranan yang penting dalam kemajuan teknologi sepanjang zaman kegemilangan tamadun Islam, terutamanya pada abad ke-8 hingga abad ke-14 Masihi. Dengan pandangan yang berasaskan tauhid, para falsafah Islam telah mengembangkan pelbagai teknologi untuk memenuhi keperluan umat. Tokoh yang pertama ialah Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas merupakan salah seorang tokoh perintis dalam bidang teknologi penerbangan. Beliau juga terkenal sebagai individu yang pertama telah membuat percubaan penerbangan
berasaskan pemerhatian daripada pergerakan burung. Dalam percobaan terkenalnya yaitu di Cordoba, beliau telah mereka bentuk dan memakai alat sayap buatan yang diperbuat daripada bulu dan sutera. Menurut catatan sejarawan Al-Maqqari, Ibnu Firnas telah berjaya meluncur selama beberapa menit sebelum jatuh dan mengalami kecederaan belakang yang ringan. Beliau juga selain itu telah membina alat inovatif lain seperti jam air, alat pengukur massa, kubah kaca. Beliau juga telah membina alat astronomi awal yang digunakan untuk mengkaji langit dan bintang. Seperti yang Anda lihat di bawah ini ialah statue of Abbas Ibnu Firnas yang terletak di Baghdad International Airport, yaitu di Irak. Meanwhile, yang ini is called the Abbas Ibnu Firnas Bridge yang terletak di. Tokoh yang kedua ialah Abu Ishaq Ibrahim Al-Zarqali. Beliau ini merupakan seorang perintis dalam bidang teknologi astronomi. Beliau telah menyempurnakan astrolab. Astrolab ini merupakan satu instrumen yang boleh mengukur jarak bintang, bulan, dan matahari. Astrolab ini juga boleh mengenal pasti kedudukan bulan dan matahari. Dia macam kompas juga, boleh kasih tahu arah mata angin. Abu Ishaq ni juga Al-Zarqali ni juga telah membina jam air astronomi. Jam air astronomi ini dia merupakan salah satu alat untuk menunjukkan pergerakan bulan dan matahari dalam bentuk visual. Selain itu, beliau juga telah membetulkan kesilapan dalam model Ptolemaic. Model Ptolemaic ni dia macam peta. Tidak. Ni Ptolemaic. Ptolemaic ni dia dihasilkan oleh Claudius Ptolemy. Tapi time dia buat tu, dia berfikirkan bahawa bumi ni yang di center dan matahari dan bulan tu mengelilingi dia. And then tahun kemudian ada lagi seseorang ahli falsafah yaitu Copernicus yang membetulkan model Ptolemaic ni lah. Dia bilang matahari tu yang di center dan bumi berputar mengelilinginya. Tapi Al-Zarqali ini dia telah membetulkan kesilapan dalam model Ptolemaic, yaitu dia telah menghasilkan pengiraan yang jauh lebih tepat daripada Copernicus. Tokoh yang seterusnya ialah Ibnu Al-Awwam. Ibnu Al-Awwam merupakan seorang tokoh perintis dalam bidang teknologi agriculture. Beliau telah menerangkan pelbagai bentuk sistem pengairan yaitu seperti kanat, kincir air, dan juga pam beroda. Sistem-sistem pengairan ini dia digunakan untuk menyalurkan sumber air secara langsung kepada ladang-ladang pertanian dan juga kawasan-kawasan perumahan secara cekap. Terutama sekali bentuk sistem seperti kanat ni, sistem pengairan seperti kanat. Kanat ni dia diperbuat dengan menggunakan terowong daripada cerun bukit kepada ladang-ladang pertanian. Mereka menggali lubang di bawah untuk mencari sumber-sumber air, mata air lah contoh. Jadi dia menggunakan graviti untuk menyalurkan air kepada ladang-ladang di bawah. Teknologi ini membolehkan penanaman secara besar-besaran walaupun di kawasan gersang.
sekaligus menyumbangkan kepada kemajuan sistem pertanian lestari di wilayah-wilayah Islam. Beliau juga telah menerangkan secara terperinci tentang pembajaan organik, pemangkasan pokok, dan cara mengatasi penyakit tumbuhan. Semua ini dirangkumi di dalam kitab beliau, yaitu Kitab Al-Filaha. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sejahtera, nama saya Brikli Ganlabin. Hari ini saya akan membentangkan bagian saya, yaitu pengaruh ilmu falsafah Islam kepada Barat. Ilmu falsafah Islam telah memberi kesan kepada perkembangan dalam sektor ekonomi, sains, dan teknologi. Dalam misi tersebut, saya akan menerangkan 3 tokoh yang sangat berpengaruh kepada perkembangan moden pada masa kini. Salah satu tokohnya ialah Muhammad Al-Idrisi. Beliau merupakan ahli geografi dan kartografi yang terkenal pada abad ke-12. Beliau juga dengan karya terkenalnya yaitu Tabula Rogeriana adalah sebuah lukisan peta yang terperinci dan tepat. Pelayar-pelayar Eropah menggunakan karya beliau sebagai petunjuk aktiviti pelayaran. Kajian lapangan, pengesahan maklumat sistematik adalah setaraf dengan metodologi moden. Beliau juga menerjemahkan teks Arab kepada Latin yang memungkinkan penyebaran Islam dapat meresap ke bahagian Eropah. Terus kepada tokoh seterusnya ialah Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang pemikir terpenting dalam sejarah matematik dan sains. Al-Khawarizmi ini terkenal dengan sumbangan beliau yaitu istilah algoritma yang berasal dari namanya. Beliau memperkenalkan sistem angka Hindu Arab bagi menggantikan sistem angka Rom yang kurang efisien. Sumbangan beliau telah memberi pengaruh besar kepada perkembangan matematik, termasuk ekonomi, kejuruteraan, dan pemodelan saintifik. Algoritma adalah prosedur langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Algoritma beliau juga digunakan dalam pembentukan kecerdasan buatan minda, AI, dan analisis data. Yang ketiga dalam pengaruh falsafah Islam kepada Barat ialah Al-Din Al-Razi. Beliau merupakan ahli teologi dan sains yang memainkan peranan besar dalam membentuk pemikiran Islam pada abad ke-1149 dan 1209 Masihi. Karya beliau berkonsepkan metafizik dan logik. Pemikiran beliau sering dikaitkan dengan keharmonian ajaran agama. Salah satu sumbangan utama beliau adalah pemikiran ketuhanan dan moral. Beliau menganalisis teks-teks agama dan mengaplikasikan logik dan perbincangan ideologi. Beliau mengkritik dogma ajaran agama lain secara rasional dan logik sehingga mempengaruhi pemikir-pemikir Islam dan Barat pada generasi seterusnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Umairah Nashihin binti Muhammad Azri. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu peranan ilmu falsafah dalam tamadun Islam. Falsafah memainkan peranan penting dalam tamadun Islam, bukan sahaja dalam metafizik dan teologi, tetapi juga sebagai asas kepada perkembangan etika, sains dan teknologi. Semasa zaman keemasan Islam di bawah pemerintahan Abbasiyah, para sarjana Islam menggabungkan wahyu dengan rasionalisme, menghasilkan karya agung yang menyeluruh. Karya-karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memberi pengaruh besar kepada kebangkitan intelektual di Eropah. Tokoh yang pertama iaitu Ibn Tufail. Ibn Tufail merupakan ahli falsafah, doktor dan astronomi dari Andalusia. Ibn Tufail mempunyai karya terkenal seperti Hey Ibn Yaqzan yang mengisahkan alegori tentang pencarian kebenaran melalui akal dan pengalaman tanpa pengaruh luaran. Ibn Tufail juga menekankan bahawa manusia secara semula jadi mampu mencapai kebenaran dan mengenal Tuhan tanpa bergantung sepenuhnya pada wahyu. Pemikirannya mempengaruhi tokoh falsafah barat seperti John Locke dan Thomas Hobbes.
Tokoh yang seterusnya ialah Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis merupakan seorang pakar perubatan dari Damsyik, terkenal dengan penemuan sistem peredaran darah pulmonari. Ibnu Al-Nafis menolak teori Galen dan menjelaskan bahawa darah bergerak dari jantung ke paru-paru sebelum kembali ke jantung. Ibnu Al-Nafis memiliki karya iaitu Syarh Tashrih Al-Qanun yang mendahului penemuan Eropah beberapa abad. Pendekatannya berasaskan pemerhatian dan deduksi logik dapat membuktikan kehebatan saintifik Islam. Tokoh yang terakhir ialah Ibnu Zuhair. Ibnu Zuhair juga dikenali sebagai Avenzoar di Barat, iaitu pakar bedah dan perubatan dari Andalusia. Memiliki karya seperti Kitab Al-Taisir yang mengandungi kajian klinikal dan penggunaan haiwan dalam eksperimen sebelum rawatan manusia. Merupakan perintis dalam etika perubatan dan rawatan berasaskan bukti. Juga menyumbang kepada perkembangan anatomi, diagnosis dan pembedahan moden. Sebagai kesimpulan, ketiga-tiga tokoh menunjukkan kesepaduan antara falsafah, etika dan sains dalam tamadun Islam. Mereka membuktikan bahawa ilmu dan nilai-nilai etika tidak terpisah, malah saling melengkapi. Pemikiran mereka memberi kesan besar kepada dunia barat dan menjadi asas kepada pendekatan saintifik dan moral moden. Kesimpulannya, falsafah Islam membantu dalam membimbing pembangunan etika, sains, dan teknologi. Pendekatan falsafah ini membolehkan umat Islam menilai kemajuan teknologi secara kritis, memastikan ia memberi manfaat kepada manusia dan alam sekitar tanpa menjejaskan akhlak dan tanggungjawab sosial. Oleh itu, falsafah Islam perlu terus diperkasa agar umat Islam dapat membina kemajuan yang holistik dan berakhlak.